Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni saya tak nak bercerita banyak ya, kerana saya dapat panggilan yang bertubi-tubi ya. Saya dapat panggilan yang bertubi-tubi dari Indonesia, Filipina, Brunei, Sabah, Sarawak, Labuan, Kalimantan, dan begitu juga dengan Aceh. Dan banyak di negara yang lain ya, kebanyakan bukan dari Malaysia ya, luar negara. Mesej yang bertalu-talu, dan juga terima kasih kepada non-Muslim yang berbicara dengan saya berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salam, dan yang mana kekurangan itu dari kelemahan saya. Tetapi ada lagi beberapa orang di Malaysia yang boleh layak untuk bercakap tentang Nabi Isa alaihi salam. Okey, berkenaan dengan semalam saya dan juga di dalam YouTube saya ada bagi tahu tentang kawasan yang selamat ya. Ramai yang call saya dan bertubi-tubi. Ada yang marah saya, ada yang jerit-jerit dekat saya, ada menangis meraung dekat saya. Saya ni bercakap di dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Apa yang berada di dalam perjalanan mimpi yang terakhir, itulah yang saya akan bercakap. Saya tidak boleh menambah ataupun mengurangkan di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Jadi salah. Jadi bagaimana untuk lebih memahami, kena bawa perjalanan mimpi yang terakhir saya pergi kepada orang yang alim ya. Orang yang tahu, orang yang lebih tahu. Macam saya cuma diperintahkan menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir saya walau satu kali. Saya juga diberitahu kesusahan saya untuk menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir saya hanyalah seperti membuka helaian. Bermakna buka helaian demi helaian ni bagi saya tidak susahlah ya. Janganlah macam tu dengan saya. Saya memang tak boleh faham juga kenapa tempat tersebut. Kerana saya beritahu apa yang berada di dalam perjalanan mimpi saya. Jadi saya tidak boleh komen kenapa dan sebab apa. Kerana saya sendiri tak memahami geografinya bagaimana, geopolitik kawasan sana bagaimana. Saya juga bukan daripada kepulauan dekat sana. Saya menyampaikan apa yang ada dan setelah ada di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Ini saya bercakap untuk warga Indonesia, Aceh, Sabah, Sarawak, Brunei, Labuan, Kalimantan, Filipina atau yang berdekatan Papua termasuk sekali. Saya tidak boleh bercakap tentang yang tidak ada di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Kerana saya dipertunjukkan sebegitu dan saya pun bercakap sebegitulah. Saya tidak boleh menghuraikan sebab apa, kenapa dan bagaimana. Saya cuma bagi tahu tempat itu tidak ada serangan bom. Dan tidak ada serangan bom yang bertalu-talu. Tetapi kawasan itu ada gempa demi gempa. Ya, ada gempa demi gempa. Saya tengok peta sekejap ya. Saya mula-mula mimpi dulu saya pergi cari peta. Betul ke saya nak mimpi ni? Jadi saya memang sendiri pun tak tahu kawasan tu macam mana.
Jika tekan-tekan saya tak tahu. Jadi saya cakap benda yang apa yang berada di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Mana tak tahu dah. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Dekat sini. Nampak tak? Bulatan tu. Kita balik kan? Tak terbalik dah. Okay. Bulatan ni. Saya baca lagi lah ya. Hal mahera manok wari biak yape misol fafak seramburu bandasi wakam tragan tinabar dolak Timor Leste Dili Buton Sulawesi Palu Mindanao dan ke atas sikit Sulawesi yang dia tengah-tengah tepi sebelah sana. Sebelah pada laut Makassar tu ada juga ya serangan dia kat sana. Okey. Ini saya nak bagi tahu, saya mohon maaf kepada warga yang saya satu pertuturan anda saya kurang memahami. Pertama kelemahan saya pertuturan anda saya kurang memahami. Saya tahu saya juga bukan orang pandai dalam bertutur kata. Bahasa Inggeris lagilah saya terabur. Bahasa Inggeris lagilah saya terabur. Jadi saya nak bagi tahu tu susah. Okey. Kepada yang menghina saya perjalanan mimpi yang terakhir, tolong jangan masuk live ini. Jangan kacau mood saya. Saya makan nasi pun belum lagi. Saya makan nasi pun belum lagi. Tolong jangan kacau mood saya. Saya pun manusia biasa juga. Tolong kasihan belas dekat saya. Saya bercakap ni atas dasar perjalanan mimpi yang terakhir. Mimpi saya ini, jika dapat kabar baik, maka dapatlah perkara baik. Jika fikir buruk, maka dapatlah fikiran yang buruk. Ya. Jika fikir baik, maka dapatlah baik. Jika fikir buruk, maka dapatlah perkara yang buruk. Ya. Ambil perjalanan mimpi yang terakhir saya, cari orang alim. Cari orang yang betul-betul boleh tafsir mimpi saya. Cari orang yang betul-betul boleh tafsirkan mimpi saya. Bukan cari orang yang mengarut-mengarut, merapu-rapu. Ya, tolonglah sangat. Tolong sangat. Tolong sangat. Sebab saya nak cakap ni bukan negara Malaysia sahaja. Jangan terlampau kolot ya. Jangan terlampau kolot. Saya tidak bercakap tentang orang Malaysia sahaja. Saya bercakap luar negara juga. Untuk umat Nabi Muhammad di seluruh dunia. Tolong jangan buat saya bad mood. Saya makan nasi pun belum lagi ni. Kerja saya pun banyak. Kepada yang bagi salam, Assalamualaikum. Kepada yang nak dengar baik-baik. Ya. Kata malaikat pengiring, iaitu anggota pengiring. Dulu saya panggil anggota pengiring. Jika yang fikir baik, maka dapatlah manfaat daripada perjalanan mimpi yang terakhir saya. Jika fikir buruk, dapatlah buruk. Jika fikir buruk, dapat buruk. Jika fikir baik, maka dapatlah manfaat dia. Saya tidak boleh makan kerana bertubi-tubi saya dapat panggilan dari luar negara. Bukan rakyat Malaysia. Tolong jangan kolot sangat orang Malaysia. Bahasa kamu ni bahasa yang kolot sangat. Sebab apa? Saya cakap perjalanan mimpi yang terakhir untuk umat Nabi Muhammad. Jika kamu rasa nak condemn saja, pergi personal dengan saya. Pergi personal dengan saya. Ada masa saya balas. Ya? Jangan cakap macam ni. Jangan cakap macam ni. Saya tak suka. Saya bercakap ni general. Untuk seluruh dunia. Ya? Untuk seluruh dunia. Saya seorang saja atas muka bumi ni disapa dengan panggilan Sitah An-Nur. Kan saya doa bukan-bukan kan? Kamu nak lah. Kan saya doa bukan-bukan kan? Kau jangan cabar saya. Saya pun manusia biasa juga. Ada emosi dia. Ada sedih dia. Saya tahu kebimbangan orang. Saya tahu. Saya tahu kesusahan orang.
Mungkin orang dalam Malaysia tidak seteruk orang di luar negara. Jadi kamu memang payah geti. Payah geti. Orang cakap mu payah geti. Okey, ni kepada orang warga Indonesia, Aceh atau Papua atau Sabah, Sarawak, Brunei, Labuan. Ya, saya minta maaf, saya agak keras hari ni. Saya belum makan. Saya mengaku saya belum makan. Sebab saya amat pun terasa hati dengan kesusahan yang berada di luar negara juga. Begitu juga dengan orang Thailand dan sebagainya lah. Ataupun Filipina sendiri. Okey. Ini pertanyaan yang bertubi-tubi kepada saya. Call yang tak berhenti di telefon saya. Saya dah block dah untuk call luar negara. Saya minta maaf untuk sementara waktu saya block sebab tak tahan. Saya tak tahan. Kepala saya pening. Saya minta maaf atas kekurangan saya. Saya pun, kamu tahu kan, lidah saya pun bukannya baik juga. Tutur kata saya pun bukannya baik juga. Saya manusia. Saya ada dosa juga. Ya, saya ada dosa juga. Saya bukan cepat koyak. Saya tidak koyak. Saya tidak koyak. Tapi saya terkesan dengan panggilan orang. Dengan bertubi-tubi pertanyaan. Kenapa tempat itu? Kenapa tempat itu? Kenapa bukan tempat lain? Kenapa tempat itu? Kenapa tempat itu? Itu bukan kawasan orang Islam yang ramai. Itu bukan kawasan orang yang kat situ macam-macam pertanyaan mereka. Pertanyaan ini bukan daripada warga Malaysia. Pertanyaan ini bukan warga Malaysia. Ya, kepada warga Malaysia yang otak dia ni negatif, tak positif langsung, sila leave. Sila keluar dari live saya. Tak ada manfaat pun. Kamu cakap pun bukan-bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Saya tidak tahu kenapa tempat ini yang ditunjuki. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu kenapa tempat ini tidak ada serangan bom. Saya juga tidak tahu. Saya minta maaf kerana saya tidak ada ilmu itu. Saya betul-betul saya tak boleh jawab kenapa tempat itu tidak ada serangan bom dan tidak ada huru-hara yang teruk. Saya minta maaf, saya tidak tahu kenapa. Dan saya juga tidak tahu, saya juga tak boleh hurai kenapa tempat tak ramai orang Islam dekat situ. Kenapa? Saya juga tidak boleh hurai. Dulu kawasan Palu sudah ada satu musibah besar. Saya juga tidak boleh hurai. Satu pertama, saya tak boleh hurai kerana saya tak pernah pergi kat sana. Saya tak pernah duduk kat sana. Saya diperlihatkan daripada perjalanan mimpi yang terakhir dari atas. Jadi saya melihat dari atas dan saya memandang ke bawah. Apabila saya memandang ke bawah, saya melihat tempat itu tidak ada serangan bom. Tidak ada serangan bom. Jadi saya pun suggest lah, kat situ tidak ada serangan bom. Jadi jangan tanya saya. Kena cari orang alim. Bawa perjalanan mimpi yang terakhir saya. Pergi cari orang alim. Kepada warga Indonesia ataupun Kalimantan yang berdekatan dengannya ataupun Filipina sekali. Saya tidak boleh jawab soalan itu dan kenapa tempat itu. Terutama kepada warga negara pahlawan. Iaitu Filipina, pahlawan. Kerana kawasan mereka, pahlawan, itu Filipina teruk ya dihentam dengan bom yang bertalu-talu ke tempat dia. Yang mana okey. Saya nak bagi tahu warga Filipina. Ya, betul. Okey, warga Filipina dari atas ya. Dari atas. Filipina. Ni untuk warga negara Filipina. Dari atas pahlawan. Pahlawan dari atas. Pahlawan. Yang direct ni kan, Nara pahlawan. Okey? Kat sini memang teruk kena bom. Hancur lebur. Ya, teruk.
Okey? Memang teruk sangat-sangat. Jadi yang mana nak pergi bergerak ataupun nak pergi cari tempat yang saya bagi tahu, tempat yang tak ada bom, ataupun nak cari alternatif lain berlayar terus ke laut, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Okey, bom ini bukan bom biasa, ia beracun. Bom ini bukan bom biasa, dia beracun. Okey, saya minta maaf agak keras. Saya dah katakan jika nanti saya akan jadi makin keras bercakap. Betul. Dan salah satunya saya sudah bagi tahu orang yang rapat dengan saya perjalanan mimpi yang terakhir bagaimana saat-saat mendekati kepada ujian ini saya pun tidak terkawal. Saat-saat mendekati ujian ini saya pun tidak terkawal. Dari segi emosi saya down. Kenapa saya down? Di pertengahan jalan, anak saya pun meninggal juga. Dibantai dengan bom. Jadi saya down. Saya pun macam orang lain juga fikir nak lari daripada masalah ni. Macam orang lain juga. Sebab saya mami, saya wanita. Saya bukan sempurna macam orang lain juga. Saya tidak sempurna. Sama juga saya dengan orang lain tu sama saja saya. Cuma, saya ni tak boleh nak meluahkan seperti orang lain. Saya tak boleh meluahkan seperti orang lain. Dah banyak kali dah saya bincang dengan suami saya. Nak melarikan dari tempat yang saya kata tak ada bom. Terutama kawasan Tajikistan, Uzbekistan. Saya dah lama dah berbincang macam ni. Daripada dulu lagi saya berbincang. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak sampai ke sana. Saya tak sampai ke sana. Saya berusaha. Bukan saya tak berusaha. Saya berusaha. Saya buat pasport dan sebagainya. Saya berusaha. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak dapat keluar pun. Saya tak dapat keluar. Jadi tolonglah kepada warga Malaysia, saya bercakap bukan untuk Malaysia sahaja, tetapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad di seluruh dunia. Saya tahu saya kurang cerdik. Malaikat pengiring pun bagi tahu saya kurang cerdik. Tapi sekurang-kurangnya apa yang saya sampaikan ini ambil sebagai yang mana dijadikan manfaat. Berbincanglah dalam kumpulan yang besar. Berbincanglah dalam kumpulan yang besar. Berbincanglah dalam kumpulan orang-orang yang boleh kamu percayai. Ya, yang kamu percayai. Berbincang dengan mereka. Kerana di antara kita adanya golongan-golongan yang Allah tak terima dalam syurga dia. Seperti golongan yang bagaimana? Yang munafik, yang fasik, yang syirik. Dan berbagai-bagai lagi lah. Ya. Saya seperti orang lain juga ya. Saya seperti orang lain juga. Okey. Kepada warga terutama Filipina yang berdekat ke atas sikit Palawan ya. Saya mohon maaf. Ini memang perkabaran yang tak selesa dengar lah. Yang tak selesa dengar. Saya pun macam tu juga. Berdoa juga. Okey, permulaan dia dengan slogan tipuan emas di negeri Sabah. Slogan dia dengan tipuan emas di negeri Sabah. Bom jatuh dulu di negeri Sabah. Selepas itu berantai. Saya sudah bagi tahu dengan live yang dahulu. Jika saya sebut balik, saya tak tahu berapa jam balik. Okey. Dengar perjalanan mimpi yang terakhir saya. Yang pertama, kedua, ketiga, masuk ke yang keempat. Lepas tu, dengar berkali-kali. Lepas tu catat. Ambil satu buku, catat satu persatu. Lepas tu, ambil peta satu, catat. Orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang betul-betul ambil perkabaran perjalanan mimpi yang terakhir ini, orang yang mengkaji ya. Orang yang kena kaji, ambil peta, lepas tu catat dekat peta. Lepas tu ada buku, dengar perjalanan mimpi, catat satu persatu, catat. InsyaAllah dapat yang lebih manfaat. Maksudnya perkabaran baik, lebih bersedia. Ya, lebih bersedia. Sebab saya ni tak boleh hurai untuk seluruh dunia. Saya tak boleh hurai. Walaupun saya diperlihatkan, saya tidak boleh hurai. Kecuali ada orang yang tanya dan saya akan jawab. Saya akan jawab dengan sehabis baik dengan kemampuan saya.
Okey, Sarawak memanglah dia besar ya. Sarawak dia besar. Dia tetap juga kena bom, terutama dengan bandar-bandar besar. Dia tetap juga kena bom. Tetapi tidaklah semua dia kena bom. Begitu juga dengan Kalimantan, dia tidaklah kena semua kena bom. Tetapi di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya nak bagi tahu ya, setelah selesai semua ni, setelah selesai dan perjalanan mimpi yang terakhir saya sudah pun mampu menyentuh bahu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perjalanan mimpi saya. Saya telah pun pegang dan saya pergi ke naik ke atas. Ya, ada lagi masa tu, ada lagi perjalanan dia dalam mimpi, tapi apabila selesai saya naik ke atas dan malaikat tanya kepada saya, "Mu nak tanya apa lagi?" Dan dia perlihatkan kepada saya dunia yang kawasan lebih rendah daripada Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu tu nampak pulau kecil sahaja. Lain-lain semuanya tenggelam. Begitu juga Banjaran Titiwangsa, dia agak panjang sikit. Pulau dia agak panjang sikit. Yang lain, tempat yang saya duduk ni memang tenggelam. Dah jadi lautan. Ini perkara yang saya cerita setelah kematian saya di atas gunung berbatu yang tinggi. Jika orang kata macam mana, tak kena bom ke, tak kena apa, kena perlu juga membuat penghijrahan. Kerana di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, setelah saya meninggal, untuk waktu tempoh yang bagaimana saya tidak tahu. Tapi bumi kita, di kawasan kita semuanya telah tenggelam. Ya, bumi kita di kawasan kita semuanya telah tenggelam. Kerana saya diperlihatkan Gunung Kinabalu itu, Gunung Bukit Sejuk tu, Gunung Kinabalu, gunung dia tu hanya tinggal pulau saja, pulau kecil saja. Begitu juga dengan Banjaran Titiwangsa yang berada di Malaysia, hanya pulau saja, pulau yang panjang saja. Lain-lain semuanya tenggelam jadi lautan. Okey, jika kata tempoh berapa lama, saya tidak tahu. Saya tidak tahu bila tenggelam. Sama ada semasa saya meninggal di atas gunung berbatu yang tinggi, Allah goncangkan bumi ini, mana-mana bangunan yang lebih tinggi pohon kelapa yang saya pernah panjat waktu kecil itu, Allah runtuhkan, dan ais dikutuk ais, Allah gumpalkan, hancurkan. Waktu itu ke atau waktu lain, Allahuaklam. Saya tidak boleh tahu. Saya tak tanya, saya tidak diberi pertanyaan, saya tidak diberi tahu bila yang berlaku. Allahuaklam. Jadi kena cari orang yang alim lah. Ya, kena cari orang yang lebih tahu. Saya setakat ini saja. Begitu juga kenapa kawasan itu saja yang tidak dibom, yang berdekatan dengan Indonesia, berdekatan dengan Filipina atau Papua atau sebagainya yang tidak ada serangan bom, saya juga tidak tahu kenapa kawasan itu. Saya juga tidak tahu. Ya, saya mohon maaf, saya tidak mengkaji apa-apa perjalanan geopolitik di setiap negara. Saya mohon maaf. Saya hanya diperintahkan untuk menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir, walau satu kali untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya, lagi satu, saya bercakap bukan di dalam kepala otak saya. Tak ada. Saya orangnya tak pandai, tak cerdik. Jadi saya tak ada idea untuk memberitahu melalui akal saya. Kecuali dari apa perjalanan mimpi yang terakhir saya, barulah saya bagi tahu. Sebab apa saya tak tahu. Jadi jangan tekan saya sampai jerit-jerit marah saya. Saya ni cuma mimpi saja. Bukannya saya kena tadah orang marah pula. Tempat tu tak ramai Muslim lah. Tempat tu ramai orang kasar lah. Tempat tu macam tu lah. Tempat ni macam ni lah. Tempat tu dah kena musibah lah. Saya tidak tahu. Sebab tu saya kata bawa perjalanan mimpi yang terakhir saya. Pergi berjumpa orang yang lebih arif. Duduk dalam kumpulan yang besar. Tiap-tiap daripada perjalanan mimpi yang terakhir saya. Bawa buku satu, catik satu persatu. Barulah nampak apa yang Allah nak sampaikan kepada kita semua. Tanya saya, sampai bila pun saya tak boleh jawab. Kerana saya ni tidak mengkaji apa-apa. Saya tidak ada idea dalam kepala otak yang boleh saya bagi tahu. Saya tidak ada. Saya mohon maaf kepada warga Indonesia, Filipina yang berdekatan, Papua dan sebagainya.
Papua walaupun tidak dihujani bom, tapi negara dia terlalu huru-hara waktu tersebut. Okey, begitu juga ya. Satu kali lagi untuk warga Selat Sunda. Selat Sunda, Bandung, Jakarta dan mana-mana yang berkaitan dengan dia, atas sikit pada Jakarta, sebelah sana, Teluk Betong dan sebagainya. Okey, kawasan itu adalah lautan darah. Ya, saya tekankan lagi satu kali, warga Indonesia, kawasan itu lautan darah. Lautan darah ini dari kaki anda ke atas sejengkal. Itulah darah anda keluar dari badan anda. Sama ada anda tanya, saya hidup lagi tak? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Hidup lagi tak saya? Dah sejengkal dah dari kaki, bermakna tak tahulah hidup ke tak hidup. Saya pun tak boleh nak komen lah macam tu. Sekejap ya. Tak ada bateri. Tutup bang tu. Telipok ni. Mami punya. Tak boleh nak on. Tak ada bateri. Tak boleh nak charge sebab rendah sangat. Sekejap ya. Sekejap. Subhanallah. Saya tak charge telefon tadi sebab duk fikir. Sebab ramai sangat yang call, saya pun susah hati. Saya macam ni lah. Saya jenis tak prepare. Saya bercakap atas dasar mimpi. Saya tak sangka pula sampai tahap macam ni. Sebab malaikat kata, saya bercakap bab mimpi ni seperti membuka helaian aja. Jadi saya fikir, apabila saya bercakap, tak ada masalah. Okey. Yang mana kepada warga luar negara, saya mohon maaf. Memang tak boleh call lagi buat masa sekarang. Sekejap lagi saya on balik ya. Dengar saya punya perjalanan mimpi yang terakhir ni. Okey. Ambillah yang mana boleh dijadikan iktibar. Saya pun macam korang juga susah hati ya. Okey, Kelantan dengan Johor teruk. Tak ada cahaya langsung. Kelantan dengan Johor tak ada cahaya langsung dan kebanyakan Kelantan dengan Johor memang Kelantan, Johor, Terengganu, Kuala Lumpur, Putrajaya, mana lagi? Ni yang bandar-bandar ni, Pulau Pinang, Langkawi tak ada cahaya. Tak ada cahaya. Ya, tak ada cahaya. Tak ada cahaya ni bermaksud tak ada pelita, tak ada lampu, tak ada apa. Cuma gelap gelita. Ya. Memang tak sesuai lah hidup memang kalau dah tak ada cahaya. Mungkin yang kata nanti saya pakai lilin. Terserahlah. Terserah pada takdir Allah. Saya pun tak boleh nak komen jauh-jauh dah. Ya. Dan lagi satu. Okey. Yang okey sikit. Kawasan yang okey sikit ialah di Kedah. Di Kedah. Ya, di Kedah okey sikit. Tapi bandar-bandar dia kena bom juga. Okey. Lagi satu, orang Malaysia aja lebih ni. Sebenarnya yang teruk sebenarnya adalah di Filipina, iaitu Palawan. Palawan teruk. Palawan, Sabah, ya. Brunei teruk. Brunei teruk. Negara dia kecil dan dibantai bom yang bertalu-talu. Selangor teruk, Selangor teruk. Tak ada cahaya. Tak ada cahaya.
Okey, kepada warga negara luar negara, saya minta maaf banyak-banyak. Saya menyampaikan perkara ini, saya minta maaf banyak-banyak. Okey, nanti kita akan berjumpa lagi dari masa ke semasa. Okey, sebab dah pukul 4 lebih dah ni. Saya pun banyak kerja nak buat. Ya, banyak kerja nak buat. Saya tak komen apa-apa geopolitik ataupun ketenteraan mana-mana negara. Saya memang tak boleh komen apa-apa. Saya hanya bercakap di dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Saya memang tak kaji. Saya ni perjalanan mimpi yang terakhir disapa dengan panggilan Sitah An-Nur. Jadi saya memang tak kaji. Jadi saya memang tak boleh hurai. Saya juga bukan ustazah. Saya juga tak boleh hurai. Lain-lain perkara, lain-lain pun saya memang tak buat apa-apa. Saya orang biasa. Ya, saya orang biasa. Okey. Nanti saya buka, kejap lagi saya buka lah ya. Kejap lagi lepas pada ni saya buka. Okey, yang mana nak call bertalu-talu di luar negara, saya tahu anda baik. Sebab tu anda ambil tahu kerana anda seorang yang baik. Jadi saya doakan yang baik-baik kepada hari Jumaat hari ni. Saya pun dah ajar doa hari ni ya. Berserta dengan selawat sekali di dalam. Dan selawat juga kepada para Nabi dan Rasul di dalam grup. Jadi ikut. Okey, ikut. Minta pertolongan. Minta pertolongan daripada para Nabi dan Rasul yang sedang melihat kita sekarang ke bawah. Ya. Kepada yang yang banyak ilmu nak condemn saya ke apa yang saya sebut ni salah, boleh PM saya, cakap baik-baik dengan saya jika saya buat perkara yang salah. Apa yang saya buat ni adalah diajar sendiri oleh datuk saya sebelum meninggal dunia 7 hari dalam bulan Ramadan. Jadi saya diajar balik kepada orang lain yang betul ikhlas dengan saya ajar balik. Bukan saya nak meninggi diri. Saya tak ada ilmu. Saya bukan orang terpelajar. Saya bukannya cerdik. Lidah saya pun, cakap pun pelat. Bukannya cakap bagus seperti orang lain. Sama juga saya macam orang lain. Ada sifat takut juga. Betul, saya sifat takut. Saya juga ada amarah juga. Jadi, saya mohon maaf di atas kekurangan saya. Ya, okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sayang dari saya Sitah An-Nur. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ni tak tahu dah nak cakap macam mana lagi untuk menzahirkan hati saya tidak mempunyai niat yang jahat. Saya hanya diperintahkan walau satu kali. Sudah banyak kali dah saya mengalirkan air mata. Saya ikhlas, tetapi saya juga ada kekurangan diri. Saya mohon maaf di atas sikap saya yang tidak berapa baik dan sikap saya yang mudah marah kerana saya pun manusia biasa, tidak lekan daripada kesilapan. Okey, saya mendoakan semua kepada umat Nabi Muhammad. Kita semua selamat mencari imam kita yang terakhir dan kita semua selamat jalan saja di atas sirat Allah, jalan saja di atas batas neraka Allah, terus masuk ke dalam syurga Allah, insya-Allah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.